أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita direzekikan untuk dapat bersama dalam majlis pertama pembacaan kitab Syarhul Al-Jalalil Mahalli ala Matni Waraqati Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang yang berterusan untuk terus dapat mempelajari ilmu, dan moga-moga antara ilmu yang bakal kita kuasai adalah ilmu usul al-fiqhi, yang mana baru-baru ni timbul isu ilmu usul fiqh ni perlukah dalam memahami nas. Maka apabila perkara ini ditimbulkan menjadi satu perkara yang sangat sesuai untuk kita mendalami ilmu ini, memandangkan ilmu ini mula diperbincangkan di kalangan masyarakat pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minggu lepas alhamdulillah hampir sekitar dalam 40 majlis kalau saya tak silap, berjaya kita membaca Matnul Waraqat. Mari kita mendalami ilmu usul fiqh secara kasar, secara sekali imbas begitu, yang majlis itu dalam tempoh setahun ke 2 tahun jugalah, lebih kurang lah, yang memakan masa sekitar 40 majlis. Satu majlis lebih kurang dalam sejam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan saya dan juga yang mengikuti kelas sebelum ini untuk dapat mengkhatamkan mata waraqat pada minggu lepas. Maka lanjutan daripada perbahasan berkenaan dengan ilmu usul fiqh menerusi matan al-waraqat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari kitab ini. Kitab yang alhamdulillah saya telah pun berjaya mentahqiqnya daripada 7 manuskrip. Pada asalnya kitab ini dibaca oleh Fadilatul Syekh Said bin Shaltut untuk pelajar-pelajar madrasah Ruwaq Jawi. Lalu saya bila tengok buku-buku yang ada di pasaran, menjadi satu masalah besar bagi saya secara khususnya adalah untuk mencatat maklumat-maklumat yang disebut oleh guru di kitab. Sebab pengalaman saya sendiri, saya peribadi, kalau saya catat maklumat-maklumat tu di kitab lain, hilang kitab tu biasanya. Maknanya cara yang paling terbaik bagi diri saya adalah catatan itu dicatat di dalam kitab itu sendiri. Cuma bila tengok cetakan-cetakan yang ada, agak sukar kerana nak tulis pun tak ada ruang. Lalu saya pun mengambil peluang, peringkat awalnya saya salin semata-mata, dan saya cetak, tapi bukan dalam jumlah yang banyak lah. Mungkin dalam jumlah sekitar untuk 40-50 orang saja, untuk kegunaan pelajar-pelajar madrasah Ruwaq Jawi. Bila kita dah salin begitu dan saya cuba buat sedikit perbandingan, saya dapati ada juga perbezaan-perbezaan yang berlaku di antara satu kitab dengan satu kitab. Lalu akhirnya timbullah dalam niat saya untuk mempelajari ataupun meneliti matan waraqat, matan ataupun syarah Imam Mahalli, menerusi manuskrip terus. Dan alhamdulillah sebelum ni saya juga ada pengalaman mentahqiq matan al-waraqat menerusi sekitar dalam 6 manuskrip. Dalam 6 manuskrip. Dan alhamdulillah minggu lepas dah khatam matan waraqat. Ada sahabat kita tanya, saudara Ahmad Idris tanya, dah khatam? Ya, alhamdulillah minggu lepas kita dah khatam. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 6 manuskrip. Kalau ikut matan waraqat peringkat yang saya tahqiq sebelum ni, ada 6 manuskrip. InsyaAllah untuk cetakan yang akan datang, saya meneliti sekitar dalam 2 manuskrip tambahan, insyaAllah, untuk kita kuatkan lagi ataupun kita lengkapkan lagi tahqiq.
Jadi oleh kerana sebelumnya ada pengalaman dan bila saya tunjukkan hasil kerja saya pada guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, beliau kata cara saya tahqiq itu betul. Jadi daripada itulah beliau meminta saya untuk mentahqiq kitab Ghayatul Ma'mul dan saya masih lagi dalam usaha untuk mentahqiq kitab itu. Alhamdulillah, walaupun belum lagi, mungkin dalam setahun lagi baru nak siap kalau ada rezeki lah. Itu memang hutang saya lah dengan guru saya, sebab guru saya meminta daripada saya untuk mentahqiq kitab itu. Sebab cetakan yang ada, isu yang antaranya kadang-kadang yang mentahqiqkan itu mereka mengulas di bahagian nota kaki dengan pemikiran yang kadang-kadang membawa kepada pegangan yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya apabila disebut isu tentang Al-Zahir dan juga Al-Mu'awwal. Dalam tajuk kitab kita ni ada satu tajuk Al-Zahir dan juga Al-Mu'awwal. Lalu akan didatangkan contoh ayat-ayat yang membawa kepada pengertian seakan-akan Allah itu bertempat dan beranggota badan. Itu wajib kita fahami dengan makna yang lain. Lalu biasanya kadang-kadang ada satu kitab Ghayatul Ma'mul sebelum ni yang dicetak oleh satu syarikat cetak itu. Di bahagian nota kaki itu, pentahqiq itu dia mengatakan bahawa tindakan ini tidak benar, sepatutnya kita kena berpegang dengan zahir lafaz. Jadi menyebabkan kita yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak beranggota badan, kita rasa tertekan kerana buku karangan para ulama kita tiba-tiba dikomentar oleh orang yang tidak sepatutnya. Maka dengan sebab itulah guru saya meminta saya supaya mentahqiq kitab ini, dan saya agak kelambatan. Lama dah beliau suruh, tak siap-siap juga. Siap pula kitab ni. Dan Alhamdulillah dalam usaha untuk saya, insyaAllah kalau ada rezeki, dalam setahun lagi mungkin siaplah kitab Ghayatul Ma'mul. Juga syarah pada matan Waraqat. Kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul, beliau minta selepas matan Waraqat, dalam 3 tahun lepas beliau sebut, habis matan Waraqat baca kitab Qurratul Ain. Namun setelah saya sekitar dalam setahun 2 berpengalaman baca kitab ni dengan pelajar-pelajar, saya mendapati bagi mereka yang baru saja selesai mendalami matan Waraqat, agak terlalu tinggi untuk mereka terus naik dalam kitab Qurratul Ain, kerana dalam Qurratul Ain kadang-kadang ada perbahasan-perbahasan yang agak teliti, agak detail yang dibincangkan, itu yang menyebabkan kurang sesuai dengan tahap belajar. Lalu bila saya fikir, saya melihat yang sesuai kepada orang Melayu kita, kalau untuk orang Arab mungkin sesuai mungkin, tapi untuk masyarakat Melayu mungkin selepas bermata Waraqat elok naik dulu ke Syarah Imam Al-Mahalli. Daripada Syarah Imam Al-Mahalli barulah kita dah rasa sedap sikit, kita naik kepada Qurratul Ain dan juga naik kepada Ghayatul Ma'mul, insya-Allah. Jadi insya-Allah selepas kita khatamkan matan Waraqat minggu lepas, mulai pada hari ini dan sampailah ke seterusnya, setiap hari Khamis kita akan membaca Syarah Al-Jalal Al-Mahalli. Terpulanglah sahabat-sahabat nak pakai kitab yang mana. Namun kalau guna kitab ini, saya cadangkan guna kitab ini sebab saya sendiri secara peribadi berpuas hati dengan kitab ini, kerana ini adalah hasil kerja saya setelah hampir dalam 2 tahun saya meneliti manuskrip dengan teliti. Moga-moga tepat insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasil daripada itulah akhirnya kitab ini saya cetak khusus dengan ruang kosong di tepi, sesuai untuk kita tabit dalam kelas insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Harga pun berpatutan biiznillah Subhanahu Wa Taala, supaya pelajar-pelajar dapat membelinya dan tidak terlalu mahal. Walaupun saya pesan kepada Ustaz Ammar waktu cetak, gunakan kertas paling terbaik untuk kita memuliakan kitab ini. Jangan dicetak dengan harga yang murah, biarlah harga dia mahal, biar berwarna dan sebagainya, supaya kita memuliakan kitab ini. Orang tengok pun puas hati, naik semangat untuk membacanya insya-Allah. Jadi biiznillah kita akan baca kitab ini, dan kitab ini adalah karangan Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal. Kitab ini menghuraikan matan Al-Waraqat yang Alhamdulillah kita sudah membacanya dalam 40 majlis sebelum ini. Jadi insya-Allah bagi yang sudah mengikuti matan Waraqat, sangat sesuai untuk membaca kitab ini. Tapi katakan dalam yang hadir ni ada yang saya tak baca lagi matan Waraqat, insya-Allah moga-moga dapat mempelajarinya juga kitab ini biiznillah. Cuma saya juga mencadangkan supaya didengar balik pengajian matan Waraqat sebelum ini, supaya perbahasan kita agak lancar, agak lancar dalam memahami kitab ini. Okey. Alhamdulillah, kalau kita lihat siapakah Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla, orang yang telah menghuraikan matan Al-Waraqat. Jadi insya-Allah
kita akan telitinya hari ini. Mungkin hari ini kita, kalau sempat kita baca kitab, kalau tak sempat minggu depan kita akan mula membaca matan dan juga syarahan Imam Mahalli. Cuma kita mulakan hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berkenalan dengan Imam Al-Mahalli. Dan sebelum tu saya sebut sekali lagi, walaupun dalam perbahasan dalam pengajian mata warakat sebelum ni kita dah berkenalan dengan Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. InsyaAllah hari ini kita ulang sekali lagi supaya kita kenal siapakah pengarang kitab ini. Sebab bila kita kenal orang tu siapa, jadi kita sedar diri kita siapa dan kita akan berhati-hati dalam memberikan sebarang komentar. Kadang-kadang orang senang memberikan komentar yang negatif kepada seseorang kerana dia tak kenal. Dia ingat orang tu levelnya macam dia atau lebih rendah daripada dia. Namun setelah kita kenal siapakah pengarang kitab ini dan kita pula tahu mana, jadi ketika itu kita sedar kita sangat jauh dengan mereka dan menjadi satu perkara yang penting untuk kita sedar bahawa kita bicara, kita membaca hasil tulisan seorang yang pakar. Seorang yang pakar dalam bidang ilmu usul fiqhi, maka kita tidak akan mudah-mudah mengatakan Syekh ni silap ni. Kerana kita sedar siapakah orang ni. Orang yang telah berguluman dengan ilmu dan mereka menghasilkan satu karya dengan begitu teliti. Jadi sebab itulah kitab Syarah Al-Imam Mahalli ni antara kitab yang begitu masyhur, bahkan dianggap sebagai kitab paling utama dalam menghuraikan matan al-waraqat. Maknanya kalau kita lihat para ulama ada yang mensyarahkan kitab ini, contohnya macam kitab Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain adalah huraian kepada syarahan Imam Al-Mahalli, yang Imam Mahalli pula menghuraikan matan al-waraqat. Jadi kalau kita lihat ada para ulama yang telah menghuraikan lagi apakah yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli. Ada para ulama yang mendatangkan hasyiah, contoh macam hasyiah An-Nafahat. Pelbagai lagi kitab yang mereka berkhidmat kepada kitab ini, menunjukkan kitab ini telah diterima oleh para ulama untuk menjadi sukatan di dalam ilmu usulul fiqhi, menerusi pengenalan matan al-waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi insya-Allah kita akan berkenalan dengan dua orang imam ini dan kita akan meneliti kitab ini. Saya jangkakan mungkin dalam 80 majlis. Satu majlis kita ambil masa lebih kurang sejam lebih. Dalam 80 majlis lebih kurang dalam 80 jam. Mungkin boleh jadi ke 90 majlis atau lebih. Kita akan berusaha untuk memahami kitab ini dengan begitu teliti insya-Allah. Namun tidaklah kita sampai mendatangkan perbahasan-perbahasan yang sangat luas sehingga melampaui kitab ini. Sebab kitab ini, mari kita akan baca kitab ini dengan niat untuk kita faham apa yang Imam Al-Haramain inginkan dan apa yang Imam Al-Mahalli ingin datangkan. Kerana ada perbahasan yang lagi dalam, insya-Allah kita akan jumpa dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Contohnya selepas kita baca Qurratul Ain, atau kita baca kitab Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, kitab karangan Imam Al-Ramli tadi saya sebut, saya dah terlupa pula apa nama kitabnya. Ghayatul Ma'mul, syarah pada matan waraqat Imam Al-Haramain. Ghayatul Ma'mul syarh waraqatul usul. Jadi insya-Allah kita perbahasan yang agak dalam, yang lebih dalam itu ada kitabnya. Namun fokus kita adalah dalam sekitar 80 majlis kita akan cuba memahami secara teliti apa yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli, Imam Al-Jalal Al-Mahalli insya-Allah. Dan moga-moga dengan majlis ini, dan jarang-jarang kita di Malaysia mempelajari ilmu usul fiqh sampai jadi isu baru ni. Moga-moga kebetulan, dan kita pun sebelum ni memang pernah mempelajari matan al-waraqat. Jadi moga-moga dengan naik kitab baru ini, semakin kita sedar apakah kepentingan ilmu usul fiqh, lalu kita akan menyedari apa sebenarnya kesilapan mereka yang menolak ilmu ini. Okey, sebelum kita berkenalan dengan Imam Al-Mahalli dan juga Imam Al-Haramain Al-Juwaini, secara kasar dalam majlis hari ini saya ingin sebutkan kepada umum. Mungkin ada yang baru kali pertama ingin berada dalam majlis pembacaan ilmu usul fiqh. Apakah dia ilmu usul fiqh ini secara umum? Ini kita akan jumpa juga dalam kitab. Dalam kitab Imam Al-Mahalli, Imam Mahalli akan mendatangkan huraian beliau sewaktu beliau menghuraikan kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sewaktu beliau menjelaskan makna usul fiqh. Namun sebagai mukadimah saya nak sebut secara kasar, secara mudah begitu. Apakah dia ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh adalah
ilmu yang mengkaji 3 perkara. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang mengkaji 3 perkara. Kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Wusul ila Ilmil Usul, salah satu kitab yang utama dalam ilmu usul fiqh, antara matan-matan utama dalam ilmu usul fiqh, namun dia sudah di tahap yang lebih tinggi lah. Dia sudah satu level dengan kitab Jam'ul Jawami'. Maknanya kita punya perjuangan dalam memahami ilmu usul fiqh ni masih lagi ke depan, masih lagi panjang. Namun insya-Allah dengan tulus zaman, dengan mempelajari ilmu secara begitu teliti, akan mencipta satu karakter, menjadi satu sikap seorang pelajar yang berhati-hati di dalam memahami suatu isu. Okay. Dalam kitab Minhajul Wusul ila Ilmil Usul, Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah azza wa jalla mendatangkan definisi bagi ilmu usul fiqh. Kata beliau, ilmu usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Mungkin saya boleh tulis di bahagian komen untuk siapa-siapa nak catat. Jadi dalam kenyataan ini, Imam Al-Baydawi, Nasiruddin Al-Baydawi rahimahullah azza wa jalla menyatakan 3 fokus ilmu usulul fiqhi. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqh. Fiqh adalah satu ilmu yang bicaranya tentang perbuatan manusia ni apa hukumnya. Boleh atau tidak, halal atau haram. Jadi ilmu usulul fiqhi adalah ilmu yang mengkaji status perbuatan manusia. Kita nak minum, kita nak berjalan, kita nak ambil injection COVID, kita tak nak ambil COVID, itu semua ada hukum. Setiap tindakan manusia, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya akan ada hukum. Jadi ilmu yang membicarakan perbuatan ini statusnya halal ataupun tidak, itu adalah ilmu al-fiqhi. Ilmu fiqh. Yang perbuatan ini statusnya apa? Jadi ilmu fiqh adalah ilmu yang bukan ciptaan para ulama. Ulama bukannya mencipta ilmu fiqh. Ulama berperanan, maksud ulama iaitu mereka yang pakar dalam bidang fiqh, atau dalam istilah ilmu usul fiqhnya disebut sebagai al-mujtahid. Mereka ataupun para ulama ini, mereka sebenarnya meneliti dalil-dalil fiqh, meneliti dalil-dalil syarak yang mana berupa Al-Quran, hadis, ijma' dan sebagainya. Mereka akan mencari dan mengkaji, menerusi dalil-dalil tersebut, apakah yang Allah Ta'ala mahukan ataupun apakah yang Allah tetapkan bagi status suatu perbuatan. Jazakumullahu khairah kepada Ustaz Siddiq, salah seorang sahabat saya yang berada di Mesir, sedang menulis, sedang dalam, saya tak pasti Ustaz Siddiq dah dapat tajuk atau belum. Beliau dalam pengkhususan ilmu usul fiqh, insya-Allah antara tokoh-tokoh yang akan mewarnai bumi Malaysia dalam bidang ilmu usul fiqh, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz Siddiq Aziro, sama-sama kami menadah ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Beliau sangat suka kepada Hasyiah Al-Qalyubi. Kalau dalam majlis bersama dengan Syekh Said, soalan beliau akan merujuk kepada apa yang didatangkan oleh Imam Al-Qalyubi dalam hasyiah beliau. InsyaAllah belum lagi masih mencari tajuk. Okey. Saya ada cadangan tajuk. Bawa bayar $50, kita boleh bagi tajuk insya-Allah kepada Ustaz Siddiq Aziro, insya-Allah. Okey. Ilmu fiqh dia menentukan status satu perbuatan. Maknanya para ulama akan mencari apakah yang Allah dan juga Nabi SAW inginkan daripada suatu perbuatan. Adakah perbuatan ini di sisi Allah halal atau haram? Baginda Nabi izinkan ataupun tidak? Itu ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang para ulama bukan mencipta hukum, sebaliknya mencari hukum. Bila sebut mencari, hukum tu ada. Di mana hukum tu? Berada di celah-celah dalil.
Seumpama kita cari barang, mana barang tu, kita pun selinap, semak, cek, buka satu tempat, tengok, angkat itu, angkat ini, memang mencari. Bukan maknanya benda tu tak ada. Benda tu ada, cuma di mana? Tidak jelas. Maksudnya bukannya depan mata. Kalau depan mata tak payah cari. Lepas tu dalam bila Allah Ta'ala sebut waharraman riba, para ulama tak payah sebut-sebut. Tak payah letih-letih nak menentukan hukum riba. Allah dah sebut dah, waharraman riba. Riba adalah haram. Jelas sangat hukumnya. Tetapi kadang-kadang kebanyakan hukum hakam bagi perbuatan seseorang manusia itu tidaklah disebut oleh Allah dan juga Nabi secara begitu jelas, ataupun dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai qat'iyatu ad-dilalah ataupun ad-dalalah. Biasanya sesuatu ayat Quran ataupun hadis Nabi boleh difahami dengan pelbagai kefahaman. Jadi para ulama fiqh mereka akan mencari hukum tersebut. Mereka akan melihat setiap dalil dan mereka akan menyatakan kepada para pengikut mereka, para murid mereka, bahawa berdasarkan kefahaman saya, Allah mahukan perbuatan ini hukumnya bagian-bagian. Bukan saya yang meletakkan hukum, tetapi Allah yang mengatakan bahawa perbuatan ini hukumnya adalah bagian-bagian setelah saya mengkaji. Berdasarkan kefahaman saya, yang saya faham Allah mahukan ini. Jadi ilmu fiqh bukan ciptaan seorang mujtahid. Bila Imam Syafi'i sebut hukum satu masalah lah bagian-bagian, bukan maksud dia kata kita ini pandangan Imam Syafi'i. Bukan maksud Imam Syafi'i mereka. Tetapi bila sebut ini pandangan Imam Syafi'i, maksud dia ini adalah apa yang Imam Syafi'i faham, ini yang Allah inginkan. Berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i, Allah Ta'ala menginginkan bagi perbuatan begini, bagian-bagian, hukumnya adalah bagian. Jadi itu ilmu fiqh. Bila ilmu fiqh, setelah saya sebut tadi, mujtahid mereka bukan mencipta hukum. Sebaliknya mereka mencari hukum. Cari di mana? Cari di sebalik dalil. Jadi, bila nak cari di sebalik dalil, maka datanglah kepentingan ilmu usulul fiqhi yang akan membantu seseorang mujtahid mencari hukum hakam syarak. Kerana sebagaimana yang didatangkan oleh Ustaz Siddiq tadi di bahagian komen, ilmu usul fiqh, terima kasih Ustaz Siddiq, ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membicarakan tentang pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqh secara dasar begitu. Maknanya ilmu usul fiqh mengajar ataupun ingin mengajar para mujtahid dan juga kita semua, apakah dia dalil yang diiktibar oleh syariat? Apakah dia dalil yang diiktibar oleh Allah dan Nabi SAW di dalam sesuatu hukum? Maknanya bila mujtahid, seorang yang pakar dalam bidang fiqh atau dalam istilah ilmu usul fiqh kita sebut mujtahid ataupun faqih, macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Imam Sufyan As-Sawri, ini contoh-contoh nama mujtahid. Jadi mereka ini, oleh kerana mereka mahu menjelaskan kepada masyarakat apakah status satu perbuatan, apa yang Allah Ta'ala izinkan dan apa yang Allah tak izinkan untuk kita lakukan, maka mereka perlu cari di mana? Di dalil. Sebab mereka tidak hidup pada zaman Nabi, mereka tak boleh tanya Nabi terus. Dan mereka juga bukan seorang para Nabi dan para Rasul sampai mereka boleh diturunkan wahyu kepada mereka. Jadi apabila Nabi SAW telah wafat, maka yang ditinggalkan untuk para mujtahid adalah dalil-dalil. Jadi sebelum para mujtahid ingin mencari hukum di sebalik dalil-dalil, mereka perlu tahu terlebih dahulu apakah dia dalil yang diiktibar oleh syariat. Maksudnya adakah semua ayat Al-Quran dalil ataupun tidak? Okey, dalam masa yang sama ada ayat Al-Quran, dulu ayat Al-Quran. Kemudian akhirnya sudah sudah ditamatkan dari segi hukumnya. Kerana datang ayat Quran yang lain ataupun hadis yang lain. Jadi yang lama tu macam mana? Boleh jadi dalil ataupun tidak? Kemudian di sana ada ayat-ayat yang sebahagian para ulama kata dia ayat Quran, tetapi tidak sampai ke tahap mutawatir, lalu kita panggil sebagai qiraat syadzah.
qiraat syadzah. Jadi adakah ayat-ayat Al-Quran yang tidak sampai ke tahap mutawatir lalu tidak direkodkan ataupun tidak dimasukkan dalam mushaf kerana dia tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran tetapi dia dipanggil sebagai qiraat syadzah. Adakah qiraat syadzah ini boleh menjadi dalil? Kemudian dari segi hadis, adakah hadis yang ahad boleh menjadi dalil? Kemudian kalau Nabi SAW suruh kita satu perkara, tiba-tiba Nabi SAW melakukan perbuatan yang bercanggah dengan apa yang Nabi suruh. Jadi macam mana kita nak pegang kalam Nabi atau kita nak pegang perbuatan Nabi? Jadi maknanya semua ini perlu diketahui oleh seorang mujtahid. Maka ilmu yang membicarakan perkara ini, iaitu yang membicarakan apakah dia dalil yang diiktibar oleh syariat, ilmu itu adalah ilmu usulul fiqhi. Jadi mereka yang menolak ilmu usul fiqh, maknanya mereka menolak satu ilmu yang memperkenalkan para mujtahid tentang apakah dia dalil yang diiktibar. Jadi kalau tanpa ilmu usul fiqh, setiap seorang boleh letakkan, okey, ini dalil saya. Saya malam tadi mimpi jumpa Nabi. Nabi kata kepada saya, sudah tidak perlu solat. Maka saya pun tak semayang sebab ini arahan Nabi. Contoh, dia mimpi jumpa Rasulullah dan dia kata dalam Sahih Bukhari, Nabi dah kata dah, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata malam tadi saya mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, "Khalas ya khairi anta la yajuzu laka an tusalli bal la budda an tatruka salah kulla yawm wa lailah." Contoh, dia kata Rasulullah sebut pada dia dan dia kata ni mimpi. Mimpi jumpa Nabi. Nabi tak akan cakap dusta. Nabi kata sesungguhnya kamu sudah tidak lagi boleh solat, siang pun tak boleh, malam pun tak boleh. Jadi saya tak boleh solat sebab saya mimpi jumpa Nabi dan ini arahan Nabi. Maksudnya dia sudah menjadikan mimpi dia sebagai dalil. Jadi adakah bermimpi bertemu dengan Nabi dan Nabi mengarahkan dalam mimpi tersebut, adakah arahan yang diperoleh dalam mimpi itu dianggap sebagai dalil ataupun tidak? Kemudian sebagai contoh, Sayyidina Umar pernah menyatakan satu pendapat. Contoh, maka adakah kenyataan Sayyidina Umar itu wajib kita pegang? Atau sebenarnya itu pandangan Sayyidina Umar? Dan boleh dibantah oleh Imam Syafi'i. Contohnya, kalau Imam Syafi'i tak setuju dengan pandangan Sayyidina Umar, ke tak boleh sebab Sayyidina Umar sahabat Nabi, Sayyidina Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi. Maka kita kena pegang kalam sahabat. Jadi, maknanya ilmu usul fiqh akan memperkenalkan kepada kita apakah dia dalil yang diiktibar oleh syarak. Lalu setelah sesuatu perkara itu diiktibar sebagai dalil oleh syarak, maka datanglah peranan mujtahid ketika itu untuk mencari hukum di sebalik dalil-dalil tersebut. Maknanya para mujtahid akan carilah hukum di perkara-perkara lain yang tidak diiktibar sebagai dalil oleh syariat. Jadi ilmu usul fiqh adalah ilmu yang mengkaji yang pertamanya apakah itu dalil. Yang kedua, ilmu usul fiqh juga adalah berperanan setelah memperkenalkan kepada kita dan kepada para mujtahid apakah dia dalil yang diiktibar oleh syariat. Ilmu usul fiqh juga berperanan untuk memberitahu kepada kita bagaimana cara seseorang mujtahid perlu lakukan dalam beliau menggunakan dalil-dalil tersebut. Maksudnya setelah para mujtahid tahu ayat Quran adalah dalil, hadis Nabi adalah dalil, ijma' adalah dalil, qiyas adalah dalil. Tiba-tiba seorang mujtahid mendapati ayat Quran bercanggah dengan sabda Nabi secara zahir. Maka apa yang perlu dia lakukan? Sedangkan ayat Quran juga dalil, hadis Nabi juga dalil. Tetapi beliau mendapati ada seakan-akan percanggahan di antara ayat Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid? Jadi ilmu usul fiqh juga berperanan selain daripada memperkenalkan apakah sebenarnya yang diiktibar sebagai dalil oleh syariat. Ilmu usul fiqh juga mengajar bagaimana cara seseorang mujtahid perlu lakukan di dalam dia memahami sesuatu dalil. Setelah dia tahu dalil dan dia mula cari hukum di sebalik dalil tersebut, maka selain daripada dia tahu dalil, dia juga kena tahu cara menggunakan dalil. Dan perbahasan ketiga yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqhi juga adalah selain pada ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha, perkara ketiga juga adalah wa halil mustafid. Maksud dia ilmu usul fiqh berperanan
di dalam mengajar kepada kita man huwa al-mustafidu minal adillati syar'iyyah. Siapakah orang yang boleh mengambil faedah daripada dalil-dalil syarak. Ilmu usul fiqh selain daripada memperkenalkan apakah dia dalil, apakah cara di dalam menggunakan dalil, ilmu usul fiqh juga memperkenalkan siapakah orang yang layak untuk menggunakan dalil. Maknanya inilah 3 fokus utama ilmu usul fiqh yang membicarakan tentang apakah dia dalil, bagaimanakah cara menggunakan dalil, dan siapakah orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi alaihi salatu wassalam untuk terus pergi kepada dalil dan mencari hukum di sebalik dalil-dalil syarak. Okey. Jadi apabila seseorang menolak ilmu usul fiqh, maknanya dia ingin menolak untuk diikat atau untuk dipandu dalam memperkenalkan dalil. Maksudnya dia nak letakkan apa yang dia rasa ni dalil, itulah dalil. Sedangkan ilmu usul fiqh akan menolak segala dalil-dalil yang direka oleh orang lain kalau ia tidak diiktibar oleh syarak. Maksudnya kalau ada satu orang kata sebenarnya Nabi SAW tak buat benda ni. Bila Nabi tak buat, benda ni haram dilakukan. Jadi dengan kita belajar ilmu usul fiqh akan beritahu, apa sebut tadi? Nabi tak buat, jadi maknanya haram. Maka kamu sudah menjadikan tidak buatnya Nabi, tindakan Nabi yang tidak melakukan satu perbuatan, bila Nabi tinggalkan satu perbuatan, kamu menganggap itu tanda kepada haram. Ini salah. Jadi ilmu usul fiqh akan menolak segala pemikiran yang digunakan oleh siapa sahaja yang mereka ini bukan ahli, tetapi mereka ingin pergi kepada dalil sedangkan mereka bukan ahli. Jadi bila mereka kata Nabi tak buat, bila Nabi tak buat haram, maka ilmu usul fiqh akan beritahu, siapa kata Nabi bila tak buat jadi haram? Sedangkan bila Nabi tak buat, itu menunjukkan perbuatan itu tidak wajib dilakukan. Ilmu usul fiqh tak menyatakan bila Nabi tak buat, maknanya dia akan jadi haram. Jadi ilmu ini akan membentengi syarak. Ilmu ini akan menjaga kita daripada memandai-mandai untuk mengambil hukum daripada ayat Quran berdasarkan otak kita. Sebab ilmu usul fiqh ini bukan ciptaan para ulama. Ilmu usul fiqh ini adalah warisan daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab itu kalau ada orang tolak ilmu usul fiqh, mereka menolak salah satu ilmu yang sudah Nabi alaihi salatu wassalam wariskan kepada para fuqaha di kalangan para sahabat. Lalu para fuqaha di kalangan para sahabat mewariskan ilmu ini kepada para tabi'in. Para tabi'in turun dan akhirnya sampai kepada kita. Maksudnya ilmu usul fiqh bukan ciptaan para ulama. Sebab ilmu usul fiqh adalah kaedah yang telah pun diajarkan oleh Nabi. Diturunkan kepada para sahabat. Para sahabat turunkan kepada para tabi'in. Para tabi'in turunkan kepada para tabi'in. Tabi'in turunkan dan akhirnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu merekodkan perkara ini di dalam kitab beliau yang terkenal iaitu Ar-Risalah. Jadi ilmu usul fiqh akan menjadi penentang kepada siapa sahaja yang nak menggunakan akalnya untuk terus pergi kepada hukum hakam syarak sedangkan dia bukan seorang yang ahli. Selain daripada itu, ilmu usul fiqh juga akan membatasi orang yang hanya boleh pergi terus kepada dalil hanyalah mereka yang ahli. Kerana ilmu usul fiqh selain daripada menceritakan apakah dia dalil, selain daripada menceritakan bagaimana cara nak guna dalil, ilmu usul fiqh juga adalah ilmu yang akan memperkenalkan kepada kita siapakah orang yang boleh untuk menggunakan dalil. Maknanya bukan semua orang boleh terus pergi kepada Al-Quran dan juga hadis. Hanya mereka yang cukup syarat yang dipanggil sebagai al-mujtahid ataupun al-faqih, mereka sahaja yang disebabkan mereka sudah mempunyai kematangan yang tinggi dalam bidang ilmu dan mereka sudah cukup kriteria-kriteria yang telah disebutkan oleh ilmu usul fiqh, maka mereka sahaja yang boleh pergi kepada dalil. Jadi dengan ilmu ini, dengan ilmu usul fiqh ni, kalau ada satu orang dia kata Allah Ta'ala sebut perkara ini dalam Quran, jadi ini menunjukkan, kita akan cakap terus, sekali lagi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka ini menunjukkan, maka saya nak tanya soalan, siapa yang kata ini menunjukkan tu? Siapa yang sebut?
Dia kata, tak ada, tak faham, kita baca memang kita faham. Mai kamu yang faham. Saya yang faham. Ayat ni cakap ini menunjukkan saya faham, ayat ni mengatakan begini. Maka ilmu usul fiqh akan beritahu, kamu mujtahid? Kamu sudah cukup kriteria? Tengok, tu dia kawan ni, tak cukup. Dia bukan seorang yang mendalimi ilmu usul fiqh. Dia bukan menguasai ilmu bahasa Arab yang kuat. Bukan, ilmu bahasa Arab ni bukan semata-mata tahu kalimah ni Arab dia apa. Dia mesti mahir dalam ilmu bahasa Arab. Tak cukup syarat ni. Kalau tak cukup syarat, kamu tak boleh sebut. Ini menunjukkan. Kamu kena kata Imam Syafi'i kata apa? Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Malik kata apa? Sebab ilmu usul fiqh akan beritahu, kamu di mana status kamu? Kamu seorang yang pakar atau tidak pakar? Kalau kamu seorang yang pakar, kamu boleh pergi kepada dalil. Kamu boleh terus meneliti dalil untuk kamu mencari hukum. Tapi kalau bukan kamu seorang yang pakar, kamu hanya seorang muqallid yang tidak sampai ke tahap seorang mujtahid, maka kamu tak boleh untuk pergi kepada dalil. Kamu kena pergi kepada kalam Imam Asy-Syafi'i. Maka di sinilah tuan-tuan, mengapa mereka yang tidak mahu terikat dengan mazhab, mereka menolak ilmu ini. Kerana mereka mahu untuk memahami Al-Quran berdasarkan kefahaman mereka. Bukan mahu memahami Al-Quran berdasarkan apakah kefahaman seorang yang pakar di dalam ilmu terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ilmu ini satu ilmu yang dimusuhi oleh mereka yang mahu menggunakan akal mereka semata-mata untuk terus pergi memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu ini akan menghalang mereka. Bila mereka nak kata Rasulullah tak buat ini haram, kita kata kamu mujtahid. Bukan. Kalau bukan, jangan kata ini haram. Kamu tak layak untuk kata qala Allah qala Rasulullah dalam nak mencari hukum. Sebab yang nak pergi kepada hukum bukan kamu. Kamu kena turut di belakang Imam Syafi'i. Kamu kena berada di belakang Imam Abu Hanifah. Kamu kena berada di belakang Imam Malik. Apa yang disebut oleh mereka, itu yang kamu kena pegang. Maknanya dalil kamu bukan Al-Quran. Dalil kamu bukan hadis Nabi. Dalil kamu adalah Imam Syafi'i berkata, Imam Abu Hanifah berkata, Imam Ahmad berkata. Maknanya kamu tidak boleh terus kepada ayat Quran. Kamu kena pergi kepada pandangan mujtahid. Sebab apa? Dia kata, kenapa saya kena begitu? Kita kata kerana ilmu usul fiqh menyatakan manusia ada dua jenis, mujtahid dan muqallid. Dalam ilmu usul fiqh, peranan yang dibincangkan ataupun tajuk ketiga yang dibincangkan ilmu usul fiqh adalah siapakah orang yang layak untuk pergi kepada hukum hakam, pergi kepada dalil-dalil syarak. Maka orang yang layak hanyalah mujtahid. Bila begitu, hanya mereka saja yang boleh pergi kepada Al-Quran. Mereka saja yang boleh pergi kepada hadis Rasulullah. Tapi saya seorang yang mahir dalam bidang hadis. Contoh, walaupun kamu mahir dalam bidang hadis, kamu tahu hadis ni sahih, hadis ni hasan, hadis ni dhaif contohnya. Namun, memahami ilmu hadis semata-mata tidak lagi melayakkan kamu untuk menjadi seorang mujtahid. Maknanya, walaupun kamu pakar dalam hadis sekalipun, kamu bila tak sampai kepada tahap seorang mujtahid, seorang yang pakar dalam bidang fiqh, kamu perlu menurut kalam Imam Syafi'i. Tapi dalil Imam Syafi'i ni dhaif. Contoh, hadis yang Imam Syafi'i guna dalam hukum ni dhaif. Kita kata ilmu usul fiqh menyatakan dalil kamu, walaupun kamu pakar dalam bidang hadis, dalil kamu adalah kalam mujtahid, bukan dalil kamu hadis Rasulullah. Sebab kamu tak sampai ke tahap seorang mujtahid. Ilmu usul fiqh menyatakan mereka yang sampai ke tahap mujtahid saja yang boleh pergi terus kepada Al-Quran dan hadis dan mencari secara langsung hukum di sebalik ayat Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ilmu ini adalah menjadi pembenteng kepada syariat, menjadi pembenteng kepada kefahaman para ulama, dan ianya akan menjadi penyebab untuk menjaga agama ini. Sebab itu kalau kita lihat sepanjang zaman, walaupun ada mereka yang menggunakan otak mereka terus mencari hukum sedangkan mereka bukan ahli, namun ilmu ini terus berperanan, dan ilmu ini bila matinya mereka-mereka yang pelik-pelik ni, maka mereka mati dengan apa pemikiran yang mereka bawa sekali. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetap para ulama berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, tetap kita berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah, tetap kita berpegang dengan pandangan Imam Malik,
tetap kita berpegang dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun mungkin kalau kita baca Sahih Bukhari, dalil dalam Sahih Bukhari ni kata macam ni. Kata Nabi bila sapu kepala masa wuduk sekali saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata sunat 3 kali. Oh, minta maaf walaupun saya dah baca hadisnya, tapi saya tidak boleh terus ambil hukum daripada hadis. Sebab saya bukan mujtahid. Maknanya saya pegang kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meneliti dalil ini, adalah tu. Kalau nak tahu, saya kena kaji pula apa pandangan Imam Syafi'i dan apa pula pandangan Imam Syafi'i terhadap hadis yang menunjukkan Nabi menyapu kepala hanya sekali sewaktu berwuduk, sedangkan beliau pula menyatakan sunat berwuduk dengan menyapukan air ke rambut, ke kepala sebanyak 3 kali. Bercanggah pula dengan hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi akhirnya, maknanya setiap seseorang kita kena tahu di mana kedudukan kita. Orang tu contohnya dia pakar dalam bidang tafsir. Dia kata ini ayat hukum. Dan ini bercanggah dengan kenyataan Imam Syafi'i. Kita kata, tuan, walaupun tuan profesor dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tafsir, tetapi bila kami tengok secara neraca ilmu usul fiqh, tuan tidak lagi sampai ke tahap seorang mujtahid. Tapi saya ada PhD. Tapi saya adalah dekan dalam bidang tafsir. Saya pakar dalam bidang tafsir. Betul, tuan pakar dalam bidang tafsir. Tetapi kepakaran tuan dalam bidang tafsir belum lagi melayakkan tuan untuk menjadi seorang mujtahid, kerana syarat mujtahid begini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam perbahasan akhir ilmu ini, dalam kitab ini insyaAllah. Jadi akhirnya kita kata, maaf tuan bukan seorang mujtahid, tuan adalah muqallid. Maknanya apa? Maknanya walaupun tuan ada PhD dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim sekalipun, walaupun tuan mengkaji ayat-ayat hukum sekalipun, namun apabila tuan timbul satu masalah baru, tuan tidak boleh mengeluarkan pendapat sebab tuan tidak layak, tidak dibenarkan oleh syariat menyatakan, menurut pendapat saya Allah mahukan begini-begini. Sebab yang boleh sebut ucapan itu hanyalah mereka yang sampai ke tahap mujtahid, tuan. Akhirnya profesor dalam bidang tafsir tadi kata, baik. Jadi apabila profesor dalam tafsir ni baca kitab fiqh, ni bercanggah dengan ayat Al-Quran ni. Minta maaf. Walaupun bercanggah, saya kena pegang kalau Imam Syafi'i. Contohnya kalau beliau bermazhab Syafi'i, saya kena pegang kalau Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sahaja yang layak untuk pergi kepada Al-Quran. Adapun saya, walaupun saya pakar dalam bidang ayat-ayat Al-Quran, tapi saya tidak layak lagi untuk berijtihad. Jadi akhirnya, dengan kita merujuk kepada mujtahid, kita sebenarnya berpegang kepada ayat Al-Quran dan juga hadis juga. Tetapi melalui kefahaman seorang mujtahid. Mujtahid berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis. Kita pula berpegang dengan kalam mujtahid. Orang yang berpegang dengan orang yang berpegang kepada Al-Quran, maka dia juga berpegang dengan ayat Al-Quran. Cuma bukan secara langsung. Sama juga tuan-tuan dalam perubatan. Bila timbul isu vaksin contoh. Saya sebagai orang yang bukan pakar dalam bidang perubatan, saya kena rujuklah mujtahid dalam bidang perubatan. Saya tak boleh rujuk mana-mana doktor biasa-biasa. Sebab doktor biasa, mungkin dia seorang doktor. Tetapi dia tidak sampai ke tahap mujtahid dalam bidang perubatan. Bila timbul isu baru, saya tak boleh rujuk pendapat dia. Saya kena rujuk doktor pakar. Doktor pakar itulah seperti seorang mujtahid dalam bidang fiqah. Cuma dalam bidang perubatan, yang mujtahid dalam bidang perubatan namanya doktor pakar. Jadi bila timbul isu baru, yang berhak mengeluarkan pendapat dalam bidang perubatan adalah pakar bidang perubatan. Jadi doktor yang tidak pakar, dia tidak boleh mengeluarkan pendapat peribadi dia sebab dia bukan pakar. Dia kena rujuk pada doktor pakar. Saya pula yang bukan bidang perubatan tu, tak bolehlah saya kata, sebenarnya saya tak setujulah vaksin-vaksin ni semua. Tak betul. Sebab saya bukan ahli. Saya kena rujuk kepada pakar. Pakar pula mereka pergi kepada kajian mereka. Mereka merujuk dalil-dalil perubatan mereka untuk menunjukkan adakah perkara ini sesuai ataupun tidak dalam ilmu perubatan. Jadi maknanya setiap bidang begitu kita akan pergi kepada pakar. Walaupun mungkin dalam buku perubatan siapa-siapa boleh baca. Kita boleh baca buku perubatan. Tapi adakah dengan kita membaca buku perubatan, tapi kita tidak bertalaki, kita tidak menadah ilmu dengan doktor perubatan yang pakar, adakah kita akan mampu menjadi seorang doktor pakar? Takkan mampu. Sebab itu dalam bidang perubatan, dalam bidang keduniaan, kita akan merujuk kepada pakar. Dalam bidang syariat, dalam bidang nak menentukan hukum bagi satu perbuatan, maka pakarnya bukan orang yang hanya boleh berbahasa Arab. Bukan hanya orang yang boleh baca Al-Quran, baca hadis, tengok terjemahan. Tak boleh, kita kena pergi kepada pakar. Siapakah pakar yang memahami ilmu fiqh,
mereka adalah mujtahid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah satu ilmu yang sangat penting, sangat penting dan akan terus membentengi syariat. Sebab syariat ini perlu difahami bukan berdasarkan hawa nafsu. Syariat perlu difahami berdasarkan apa yang Allah inginkan, apa yang Nabi inginkan. Bila sebagai contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Kalau ada satu orang kata sebenarnya yang tak boleh mendekati zina, tapi kalau berzina tak apa. Adakah kita berkata Kemudian kalau satu orang kata sebenarnya zina hanya diharamkan kalau boleh menyebabkan anak-anak lahir, lalu akhirnya anak-anak itu akan anak-anak luar nikah itu akan dianiaya, mungkin dibunuh. Tapi kalau kita berjaya buat satu hubungan tanpa perkahwinan, tapi dengan kondomnya, dengan pemikiran yang pelik-pelik itulah, kononnya selamat. Maknanya tak ada masalah ke berzina? Boleh, auzubillah min zalik. Kalau tanpa ilmu usul fiqh, mungkin akan ada orang kata, ya. Dan ini yang menyebabkan mereka yang berpikiran liberal, mereka sendiri mahu menafsirkan ayat Quran dan juga hadis berdasarkan keenakan hati mereka, sesedap perut mereka. Namun ilmu usul fiqh akan beritahu, bila kamu kata pengharaman zina hanya kalau boleh menyebabkan anak terbiar, mana dalil? Mana firman Allah Ta'ala? Mana hadis Nabi? Mana kaedah qiyas yang menunjukkan itu ilahnya? Jadi ilmu usul fiqh akan membentengi syariat. Jadi orang, dia mungkin boleh keluarkan pendapat dia, namun pendapatnya tidak akan diterima oleh mereka yang mempelajari syariat dengan betul. Kerana semuanya ada sistem, semuanya dipagari dengan kaedah. Kerana kalau dalam bidang perubatan itu kajian manusia, tapi dalam bidang fiqh kita nak menyatakan apa yang Allah mahu, apa yang Nabi mahu, satu benda yang sangat berbahaya untuk kita bermain-main. Maka mereka yang sangat pakar sahaja, yang dibenarkan oleh syariat untuk meneliti dalil, lalu berijtihad, lalu berhempas pulas mencari, mengkaji dan mengeluarkan keputusan akhir berdasarkan kefahaman mereka. Mereka setelah meneliti dalil, mereka kata, contoh Imam Syafi'i kata, setelah saya meneliti dalil, setelah saya tak mampu nak kaji lebih daripada yang ni, inilah tahap maksimum kajian saya mendapati Allah mahukan ini dan ini, wallahu a'lam. Mungkin salah juga, namun tetap berdasarkan kaedah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu ni dia akan membatasi sesiapa saja yang mahu bercakap tentang syariat, bercakap tentang hukum hakam berdasarkan hawa nafsu mereka. Dan kerana itulah Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan bahawa disebabkan ilmu usul fiqh ini adalah satu ilmu yang menyebabkan mereka yang mahu memahami syariat ikut otak mereka, ikut hawa nafsu mereka, akan disekat disebabkan ilmu ini. Maka disebabkan orang yang mula-mula menulis ataupun merekodkan ilmu ini dalam bentuk tulisan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, maka kata Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, maka akan ada usaha untuk memburuk-burukkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kerana apabila pelopor kepada ilmu ini sudah boleh diburukkan, sudah tidak lagi dihormati oleh masyarakat, maka ketika itu orang akan mengatakan ilmu usul fiqh ini adalah buatan Imam Syafi'i, maka ia juga boleh ditolak. Bila ilmu ini sudah ditolak, maka silakan, teruskan. Siapa yang mahu bercakap dengan syariat ikut otaknya, silakan. Tudung dulu wajib sebab zaman dulu di padang pasir. Kita pula di Malaysia tak ada padang pasir, jadi tak ada masalah tak pakai tudung. Mereka boleh bercakap dengan sewenang-wenangnya kerana sudah tidak lagi ada orang yang akan kata tak betul cara pemikiran itu kerana bercanggah dengan ilmu usulul fiqhi. Jadi alhamdulillah, itulah beberapa perbahasan kasar yang saya kira sangat penting untuk difahami di peringkat awal, dan di situlah datangnya kepentingan ilmu usulul fiqhi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tengok, itu dia soalan boleh tahan juga. Ramai benar ni. Sampai 76 orang sekali tengok.
Selalu dalam majlis 20 orang, 15 orang mungkin majlis awal. Namun moga-moga terus istiqamah. Kalau hari ni 77 orang yang sedang live, harap-harap lepas ni makin bertambah. Walaupun biasanya tidak begitu. Tapi saya doakan moga-moga kita terus istiqamah. Sebab majlis kita banyak, ada 80 majlis. Tapi kalau kita istiqamah, kita akan mendapatkan buahnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa soalan di sini sebut mal farqu bainad dalil wan nas. InsyaAllah bila kita dah masuk dalam kitab ini, kita akan sampai kepada perbahasan tentang an-nas. Kita juga akan sampai kepada perbahasan ma huwad dalil. Saya tangguhkan jawapan kepada soalan ini ketika kita bicarakan tentang ad-dalil dan juga an-nas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab Imam Al-Hamid sebut wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Maka di situ akan dibincangkan apakah definisi bagi ad-dalil. Begitu juga dengan an-nas. Wan nasu ma la yahtamilu illa ma'na wahida, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Maka ketika itu kita akan teliti definisi an-nas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya para hadirin rahmati Allah, ada satu soalan disebut apakah muqallid dan muttabi'? Adakah sama muqallid dan muttabi'? Okey, secara asasnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada para ulama yang membezakan di antara muqallid dan juga muttabi'. Memang bagi mereka ada 3 jenis. Mujtahid, muqallid dan juga muttabi'. Sebentar ya. Rasanya kalau tak silapnya saya nak tengok balik. Sebab ini disebutkan sendiri oleh Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Tapi secara Allahumma salli ala Rasulillah, memang ada satu perbahasan InsyaAllah kita akan bicarakan perkara ini bila sampai ke tajuknya. Cuma secara kasarnya memang ada para ulama yang menyatakan ada 3 jenis manusia, iaitu mujtahid, yang kedua muqallid, yang ketiga adalah muttabi'. Bila sebut begini, jadi walaupun dibezakan 3, namun siapa yang boleh pergi kepada dalil? Mujtahid juga. Mujtahid juga. Muqallid dan juga muttabi', dia kena pegang juga kalam mujtahid. Jadi walaupun ada ulama mengatakan manusia ada 3 jenis, mujtahid, muqallid, muttabi', namun walaupun contoh profesor tadi dia tidak dipanggil sebagai muqallid, dia adalah muttabi'. Walaupun dipanggil sebagai muttabi', dia tetap tidak boleh untuk berijtihad kerana dia tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi secara kasarnya walaupun dibahagikan kepada 3 kumpulan, tetapi secara siapa yang layak untuk berijtihad ataupun tidak, hanya ada 2 golongan. Golongan yang layak berijtihad, golongan yang tidak layak berijtihad. Siapa golongan yang layak berijtihad? Namanya mujtahid. Siapa golongan yang tak layak berijtihad? Secara kasar orang kata itu adalah muqallid. Tapi ada yang kata juga ada 2 jenis, iaitu muqallid dan juga muttabi'. Pun begitu, maknanya pembahagian ini adalah semata-mata pembahagian. Namun secara kesannya, walaupun kita kata saya bukan muqallid, saya muttabi'. Walaupun kamu namakan diri kamu sebagai muttabi', kalau kamu tidak sampai ke tahap ijtihad, kamu tetap juga tidak boleh untuk berijtihad. Okey. Pakar dalam hadis sebagai contohnya belum menjamin dia layak atau sudah sampai ke tahap mujtahid walaupun mempunyai kepakaran dalam bidang fiqh. Yalah. Sebab seseorang yang pakar dalam bidang syariat kita ni macam-macam. Ada yang pakar fiqh, ada yang pakar dalam bidang akidah, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang tafsir, ada yang pakar dalam bidang mantiq. Walaupun mereka pakar dalam bidang nahwu, walaupun mereka pakar dalam bidang mereka masing-masing, namun dalam untuk melayakkan seseorang menjadi mujtahid, kita kena tengok balik. Adakah mereka sampai kepada tahap kepakaran yang diletakkan sebagai syarat bagi seorang mujtahid ataupun tidak? Kalau dia pakar hadis semata-mata, dia tak boleh jadi mujtahid lagi. Dia pakar dalam bidang nahwu, dia tak boleh jadi mujtahid lagi. Dia pakar dalam bidang akidah, dia tak boleh dianggap sebagai orang yang mahir dalam yang boleh jadi mujtahid. Dia pakar dalam bidang usul fiqh sekalipun, dia belum lagi boleh dianggap sebagai seorang mujtahid. Walaupun ilmu usul fiqh ni adalah ilmu yang sangat sinonim dengan seorang mujtahid. Maknanya dia perlu meneliti adakah syarat-syarat seorang mujtahid ada pada dirinya ataupun tidak. Dan apa syarat-syarat seorang mujtahid kita akan temui sewaktu kita mempelajari perbahasan al-ijtihad di akhir kitab nanti insya-Allah. Okey. Alhamdulillah.
Okey, satu soalan yang baik saudara Nafis kita tanya. Kalau kita masih lagi muqallid, layakkah kita mengajar ilmu ini? Okey. Imam Al-Imam Dr. Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair dalam kitab ni ini antara kitab yang dikarang oleh guru kepada guru kami guru kepada guru kami. Dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair, beliau mengarang kitab yang namanya Usulul Fiqhi. Beliau ni guru kepada Fadilatul Syekh Ali bin Jumaah. Manakala Syekh Ali Jumaah pula guru kepada guru saya, iaitu Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut. Maknanya kalau dari segi salah silah ilmu, Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair ni moyang saya lah. Ayah saya Syekh Sayyid Shaltut, datuk saya Syekh Ali Jumaah. Manakala moyang saya dalam ilmu usul fiqh adalah Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Dalam kitab ini Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair sebut, adakah bila kita kata ilmu usul fiqh ni ilmu yang perbahasan ketiga dalam ilmu usul fiqh adalah mengenal pasti siapa dia mujtahid. Jadi kalau begitu, apa faedah kita belajar ilmu usul fiqh kalau kita bukan seorang mujtahid? Jadi kata Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair, kata beliau, sebentar saya bacakan terus teks beliau. Kata beliau di muka surat yang ke-30, faidatu usulil fiqhi li usulil fiqhi faidatani. Ihdahuma tarji'u ila al-mujtahidi nafsihi wa huwa man yastanbitul ahkam al-fiqhiyata min al-adillati at-tafsiliyah wa thaniyatuhuma tarji'u ila al-muqallid wa huwa man ya'khudhu tilka al-ahkama min al-mujtahidi wa yakunu ala bayyinatin min hadzal fan. Amma al-ula fahiya qudratuhu ala istinbat al-ahkam min al-adillah fa innal mujtahida mata kana 'aliman bi ahwali al-adillati al-kulliyah mithlu 'ilmihi bi anna al-amra lil wujub idza lam takum qarinatun ala khilafi dhalik wa anna an-nahya lit-tahrim ma lam takum qarinatun ala al-karahah istata'a an yastanbita wujub as-salati min qawlihi ta'ala wa aqimus salata wa tahrima az-zina min qawlihi ta'ala wa la taqrabu zina fayaqul aqimus salata amrun wal amru lil wujub fa aqimus salata lil wujub wa la taqrabu zina nahyun wan nahyu lit tahrim wa la taqrabu zina lit tahrim fal muqaddimatul ula fi kulli min ad-dalilain yu'allimuha min al-lughah ya'lamuha min al-lughah wal muqaddimatu tsaniyah fi kulli minhuma ya'lamuha min al-usul walaula ma'rifatuhu li usulil fiqh mastata'a yastanbita hadzaini al-hukmain fa usulul fiqh ja'alahu qadiran ala istinbati hadzaini al-hukmain min dalilihima wa mithlu dhalika yuqalu fi ghairihima min al-ahkam. Jadi kata Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair, ilmu usul fiqh bagi seorang mujtahid itu sangat jelaslah, sangat penting, kerana ilmu ini, dengan ilmu ini beliau dapat mengambil hukum. Contoh dengan ilmu usul fiqh, beliau akan tahu segala perintah itu kalau tidak ada petunjuk luar, maka perintah menunjukkan perbuatan yang disuruh adalah wajib dilaksanakan. Bila Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah, dan beliau telah mempelajari ayat Quran adalah dalil. Lalu bila beliau tahu ayat Quran dalil, dan dalam ayat Quran ada ayat yang berbunyi wa aqimus salah, aqimus salah adalah perintah, maka beliau akan terus dapat menggunakan kaedah usul fiqh. Ini adalah perintah, maka bila tidak ada dalil lain yang menunjukkan sembahyang tidak wajib, maka ini menunjukkan sembahyang adalah wajib. Jadi siapa yang bagi tahu perintah itu menunjukkan perbuatan yang disuruh adalah wajib dilaksanakan, yang menunjukkan itu adalah ilmu usulul fiqhi. Okey, soalan yang ditanya tadi, habis kita yang bukan sampai tahap mujtahid, penting ke kita mendalami ilmu ini? Begitu juga, adakah saya juga ataupun siapa sahaja yang mengetahui ilmu ini, boleh ke dia ajar? Walaupun dia sendiri tidak layak untuk mengambil hukum daripada ayat Quran. Jadi adakah ilmu ini bermanfaat bagi seorang muqallid? Dia kata Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair, wa amma tsaniyatu fahiya ja'lul muqallidi wa amma tsaniyatu fahiya ja'lul muqallidi alladhi darasa hadzal fan ala bayyinatin mimma fa'alahu imamuhu 'inda istinbatihi lil ahkam. Adapun faedah yang kedua, iaitu menjadikan seorang muqallid yang mempelajari ilmu ini akan memiliki satu kejelasan ilmu terhadap apa yang dilakukan oleh imamnya, oleh ulama mujtahid yang diikut tadi.
Contoh macam kita ikut Imam Syafi'i, dengan kita belajar ilmu ini, kita makin jelas. Oh, mengapa Imam Syafi'i dalam hadis Nabi SAW, Nabi dalam Sahih Bukhari ketika wuduk sapu kepala sekali sahaja. Tiba-tiba dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kata sunat sapu kepala 3 kali. Mengapa Imam Syafi'i tak pegang hadis tu? Jadi ketika itu, Imam Syafi'i guna qiyas. Kerana ada dalil lain. Kerana bertembung dalil. Bila bertembung dalil, Imam Syafi'i pun menggunakan kesemua dalil. Dengan menyatakan dalil pertama untuk satu keadaan, dalil kedua untuk satu keadaan. Dengan menggunakan konsep al-jam'u bainad dalilain. Jadi, dengan kita belajar ilmu ini, kita tahu kaedah. Walaupun kita tidak boleh menggunakan kaedah untuk istinbat hukum, tetapi bila kita tahu kaedah seseorang mujtahid, bila kita belajar kitab fiqh, kita semakin yakin dan semakin jelas betullah para ulama kita tidak menggunakan otak dan hawa nafsu mereka di dalam mencari hukum. Sebaliknya mereka mencari hukum berdasarkan kaedah yang dibenarkan oleh syariat. Fa'innal muqallida mata waqafa ala turuqil a'immati wa ma dhaba ilaihi kullum minhum binisbati litilkal qawa'il usuliyah itma'annat nafsuhu ila madraki imamihi binisbati lil hukmi alladhi qalladahu fih fayadu'uhu dhalik ila ta'ati wal imtisal wa yakunu indahu al qudrah allati tumakkinuhu min ad-difa'i an wijhati imamihi fima istanbatahu min al-ahkam. Jadi Syekh Muhammad Abu Nuzul sebut, dengan kita yang tidak sampai ke tahap mujtahid tetapi mempelajari ilmu ini, kita akan dapat mengetahui bagaimana ulama yang kita pegang. Contoh macam Imam Syafi'i, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, macam mana konsep Imam Syafi'i ketika beliau mencari gali hukum. Yang kedua, bila kita dah belajar ilmu ni, dah kita tengok, begini rupanya, sama macam Imam Syafi'i sebut. Sabar sebagai Imam Syafi'i lakukan, semakin kita yakin kepada Imam Syafi'i, lalu kita semakin kuat untuk berpegang dengan kalam Imam Syafi'i. Sebab berpegang dengan kalam Imam Syafi'i bererti kita berpegang dengan ayat Quran dan juga hadis, bukan berpegang dengan hawa nafsu Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, kalau orang pertikai Imam Syafi'i, orang kata apa Imam Syafi'i tolak hadis yang sahih, kita kata Syekh, tak betul Syekh, kamu kata Imam Syafi'i tolak hadis Sahih Bukhari. Imam Syafi'i bukan tolak hadis Sahih Bukhari, tapi masalahnya ada hadis lain yang hadis ini bertembung dengan hadis Sahih Bukhari. Dua-dua hadis kuat. Jadi takkan kita nak pilih satu tolak satu. Dengan usul fiqh sepatutnya kita kena gabungkan, dan akhirnya Imam Syafi'i gabungkan. Akhirnya kamu ingat Imam Syafi'i tolak hadis Sahih Bukhari, kamu yang silap. Bila kamu pegang dengan pendapat itu, kamu silap. Kerana sebenarnya Imam Syafi'i bukan tolak hadis Sahih Bukhari. Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Sahih Bukhari, dan Imam Syafi'i juga berpegang dengan hadis lain yang bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari. Tetapi dengan menggunakan konsep menggabungkan kedua dalil yang saling bertembung. Jadi, 3 perkara kita dapat. Kata Syekh Muhammad Abu Nuzuhair, Allah yarhamu, beliau sebut 3 faedah kenapa kita sebagai muqallid pelajar ilmu ini. Bila belajar termasuk jugalah mengajar, supaya sampai ilmu ini kepada orang. Yang pertama, supaya kita tahu bagaimanakah imam kita, mujtahid kita menggunakan kaedah istinbat hukum. Maksudnya mereka bila baca Al-Quran, cara kefahaman mereka macam mana? Satu. Yang kedua, dia menyebabkan kita semakin semakin kuat dalam hati kita untuk berpegang dengan kalam mujtahid. Sebab bila kita berpegang dengan kalam mujtahid, walaupun zahirnya macam kita macam tolak hadis Bukhari je kan, secara zahir. Imam Syafi'i kata sapu kepala 3 kali masa wuduk sunat. Tapi Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, sapu kepala sekali saja. Tapi bila kita tahu Imam Syafi'i konsepnya gini, bukan Imam Syafi'i tolak hadis Sahih Bukhari. Tapi hadis Sahih Bukhari itu di sisi Imam Syafi'i itu untuk menunjukkan yang wajib, bukan untuk menunjukkan yang sunat. Imam Syafi'i pun tak kata wajib sapu kepala 3 kali. Imam Syafi'i kata wajib sapu kepala sekali. Buktinya hadis Sahih Bukhari, Rasulullah sapu kepala sekali. Maksudnya yang wajib sekali. Habis 3 kali kenapa? Kerana hadis dalam Sunan Abi Daud yang menunjukkan Nabi sapu kepala 3 kali. Akhirnya makin kita makin yakin, makin kita rasa siqah, makin kita percaya dengan Imam Syafi'i, imam kita. Lalu akhirnya kalau lepas ni Imam Syafi'i kata apa pun, kita akan ada satu keyakinan. Orang macam Imam Syafi'i yang takut pada Allah, tahu pula kaedah ilmu usul fiqh,
akan tidak bermain-main dan akan sangat berhati-hati dalam menentukan hukum. Akhirnya kita akan pegang kalam Imam Syafi'i dengan penuh keyakinan, sebab kita tahu Imam Syafi'i bukan guna otak, bukan guna hawa nafsu tanpa kaedah. Imam Syafi'i mengeluarkan hukum dengan penuh kaedah. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada orang kata mazhab Imam Syafi'i dhaif, mazhab Imam Syafi'i begini, tak betul, tolak hadis. Kita kata tak betul. Sebab kerana begini. Dengan kita menyatakan konsep usul fiqh yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah beberapa perkara yang disebut oleh Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair dalam mukadimah kitab ini. Tapi kita tak baca kitab ni. Kitab ni tebal tuan-tuan. Kita tak baca kitab ni. Kita baca kitab ni je. Kita baca kitab ni. Taklah tebal sangat. Tapi yang ni mengambil masa, saya jangka mungkin 80 majlis. Mereka kalau kita nak baca kitab ni pula, bukan 80 majlis, mungkin 300 majlis baru kita boleh khatam kitab Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair. Tapi insyaAllah likulli maqal, setiap tempat ada kedudukannya, setiap marhalah, setiap level ada kitab yang sesuai untuk mereka yang berada di level tersebut. InsyaAllah kita akan baca satu persatu biiznillah subhanahu wa ta'ala dengan teliti, dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Ustaz Muhdi, terima kasih Ustaz Muhdi tulis dah kalamnya Imam Syekh Muhammad Abu Nur Zuhair di dalam menyatakan kepentingan ilmu ini kepada orang yang macam kita yang tak sampai ke tahap mujtahid. Alhamdulillah. Nampaknya tuan-tuan yang dirahmati Allah, majlis pertama kita lebih kepada muqaddimah, lebih kepada huraian apakah dia ilmu usulul fiqhi. InsyaAllah nampaknya saya telah mengambil masa yang panjang dan saya tidak mahu mengambil masa tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada hal yang seterusnya. Dan ilmu ni pula dia agak teliti. Jadi kalau mengambil masa yang lama mungkin tak sesuai, sebab ilmu yang memerlukan kepada pemikiran eloknya tak berapa lama. Kita baca sejam sikit, lepas tu kita berhenti. Jadi otak kita dapat rehat, pertemuan akan datang kita top up sikit sampai ilmu ini akan berbekas dalam pemikiran kita insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mula membaca kitab ini, Syarah Imam Mahalli biiznillah subhanahu wa taala. Kita akan mula membaca kitab ini insya-Allah subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang depan kita akan berkenalan dengan siapakah dia Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan kita juga akan berkenalan dengan siapakah Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli yang telah menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Lalu kita akan membaca satu persatu selepas itu kenyataan-kenyataan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli dalam menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahumallahu azza wa jalla. InsyaAllah dalam pertemuan depan kita akan meneliti kitab ini satu persatu insyaAllah. Daripada Puan Naimah bagaimana nak dapatkan kitab kecil ni? Kitab ni maksudnya kalau kitab ini boleh dapatkan secara post di peringkat Ruak Jawi pun ada jual. Hatta kalau puan-puan tak nak tak tengok di Shopee pun ada maktabah yang jual kitab ini dengan harga RM30. Kalau Ruak Jawi kita letak harga RM30, tak termasuk harga pos. Maknanya pos mungkin ambil sebab kitab ni dia agak besar dia daripada kisah lain dan dia agak berat. Jadi saya tak ingat saya tepat, tapi kalau nak tahu dia punya ni insya-Allah puan boleh buka Facebook Maktabah Ruak Jawi. Saya tuliskan atau saya cari teruslah, sejak saya terus cari dia punya link maktabahnya untuk puan-puan dapat maklumat berkenaan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan kitab ini. InsyaAllah minggu depan kita akan membacanya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuailah dalam masa seminggu ni, kalau siapa yang belum ada kitab nak beli, sangat sesuai untuk didapatkan. Jadi minggu depan kita boleh membaca secara berkitab terus insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, saya tulis dalam Maktabah Ruak Jawi, Facebook Maktabah Ruak Jawi. Di Pustaka Darussalam pun ada jual. Saya tengok di Darussalam di Sungai Petani pun ada jual. Jadi siapa yang nak beli di maktabah terus boleh. Kalau dia jauh daripada maktabah, dia boleh terus beli secara online. Beli secara online, dia akan dihantar secara pos. Boleh dapatkan di
apa namanya di nombor WhatsApp tu harga di Malaysia RM30 tak termasuk harga pos Okey, terima kasih semua, jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua, insya-Allah kita akan bertemu setiap minggu pada hari Khamis biiznillah subhanahu wa taala. Dalam pertemuan setiap minggu, kita ambil masa lebih kurang sejam suku. Kita akan membaca kitab ini secara satu persatu, secara teliti, tanpa ada tekanan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengejar waktu dan letak dalam diary masing-masing. InsyaAllah kita akan cuba untuk menghabiskan majlis bagi pembacaan kitab ini selama 80 majlis. Tu dia 80 majlis. Tapi setiap minggu kita akan buat, insya-Allah, sikit. Moga-moga Allah memberikan kepada kita himmah, memberikan kepada kita semangat untuk terus dapat menuntut ilmu, dan moga-moga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara mereka yang akan mempertahankan syariat dengan menjawab kembali sebarang tomahan yang ingin dilemparkan kepada Islam dan juga ilmunya serta syariatnya. Allahumma amin. Terima kasih semua. Bertemu semula di hari Khamis minggu depan bersama Al-Imam Al-Mahalli dan bersama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.